Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz Yusof, boleh mula tak kedua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ni sekali lagi kita dapat bersama untuk menyambung sesi kuliah kita berkenaan dengan Muwafaqah Umar. Dalam satu sesi kuliah yang pertama dulu saya dah bicarakan tentang apa dia maksud muwafaqat, dan siri yang kedua tempoh hari dikendalikan oleh Dr. Yusuf Ismail memasuki muwafaqat yang pertama, itulah dia tentang solat di maqam Ibrahim. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk ke muwafaqat yang kedua dan juga yang ketiga, keempat dan juga yang kelima. Sebab kita sepatutnya yang muwafaqat yang kedua ni, sa'i di Safa dan juga Marwah ni cover sekali dalam muwafaqat yang pertama. Sebab dia ada kaitan antara kedua-dua ni. Tapi tak apa, saya tengok Dr. Yusuf tak cover itu hari, saya ceritakan secara ringkas insya-Allah. Sebab kalau kita nak panjangkan bicara di sini ni, dia macam agak ni sikitlah, agak dia punya topik tu terlalu ringkas. Tapi saya punya fokus pada petang ni adalah pada perharaman arak tu lah. Nanti kita akan tengok. Tapi kita go through yang ni dulu insya-Allah, sebab kita tak nak langkau satu-satu tu kan. Insya-Allah. Jadi muwafaqat yang kedua ni, topiknya adalah tentang sa'i di Safa dan juga Marwah. Allah SWT berfirman, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Daripada surah apa ni? Suratul Baqarah ayat 158. Suratul Baqarah ayat 158. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat ni, dalam ayat Quran ni, dia kata sesungguhnya Safa dan juga Marwah itu adalah sebahagian daripada syiar, yakni lambang agama Allah. Maka sesiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah, saya tengok Dr. Yusuf dah panjang sembang tentang Al-Bait ni. Al-Bait, bila sebut Al-Bait ni maksud dia adalah Masjidil Haram kan. Jadi menunaikan haji di Baitullah ataupun mengerjakan umrah, maka tidak salah dia bersa'i, yakni berulang-alik antara kedua-duanya. Dan sesiapa yang sukarela mengerjakan kebaikan ataupun kebajikan, maka sesungguhnya Allah memberi balasan pahala lagi Maha mengetahui. Jadi cerita tentang sa'i, kita tahulah kalau kita buat umrah ataupun kalau kita buat haji ni, ibadah sa'i ni adalah ibadat yang biasanya kita buat bersekali bersama dengan tawaf kan. Sebab tawaf ni mataf tu di satu sudut, selepas tu kita ada mas'ah kan, tempat sa'i. Sebab tempat Kaabah ini berada bersebelahan dengan Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Dia tak jauh. Jadi ibadat dua ni, antara ibadat tawaf ataupun ibadat sa'i ni, dia biasanya kita akan buat secara berturutan. Kan dia tak jauh tempatnya tu. Okey, jadi apa sebab penurunan ayat ni? Ini yang kita bincangkanlah. Jadi yang kaitannya dengan Umar adalah daripada satu hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Tulun daripada Sa'id bin Jubair. Kata Umar, maka Umar dia kata apa? Dia kata wafaqtu rabbi qultu ya Rasulullah, dia kata la tatawafna baina Safa wal Marwah fa anzalallah inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Jadi maksud dia apa? Maksudnya Umar disebut dia pernah sebut, dia kata Tuhanku bersetuju dengan kata-kataku dalam satu ayat Quran. Dia kata wahai Rasulullah, kalaulah kita tawaf antara Safa dan juga Marwah, maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat Quran ni lah, inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Namun saya letak satu komentar di situ, iaitu hadis ni ataupun asar ni tak dijumpa dalam mana-mana kita hadis setakat yang kami cuba terokai, tak jumpa, kecuali dalam kitab ni lah, Ad-Dur Al-Mustatab ni. Jadi satu je, sebab tu saya pun tak nak
bincang panjang tentang muwafaqah ini. Tapi berkenaan dengan ayat Quran ni tentang sa'i ni, kalau kita tengok asbab nuzulnya ada banyaklah. Ada beberapa yang lain, antaranya yang disebutkan kisah tentang Aisyah dengan Urwah. Apabila Urwah dinyatakan tentang pandangannya bahawa ayat ni turun untuk menyatakan bahawa sa'i itu tak berdosa jika ditinggalkan. Jadi Urwah ni dinyatakan satu pandangan, dia kata sa'i ni kalau kita tak nak buat pun tak apa. Jadi dia ada sebab dia, nanti kita akan bicarakan. Jadi Aisyah ni tegur dia, Aisyah Ummul Mukminin kan. Dia tegur radhiyallahu anha, dia tegur Urwah ni, dia kata bahawa sebenarnya sa'i ni perlu diteruskan. Sebab sa'i ni sebenarnya ibadat yang kalau kita baca sejarahnya tu memang bermulanya daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam kan. Ketika Siti Hajar mencari air dan sebagainya, berulang-alik antara dua bukit Safa dan juga Marwah, maka mengambil iktibar daripada peristiwa tersebut, maka disyariatkan kepada dalam ibadah haji ni untuk buat sa'i kan, selain daripada tawaf. Jadi sa'i ni disebabkan amalannya tu sejak daripada zaman Nabi Ibrahim dah ada, maka diteruskan pada zaman jahiliah pun ada, dan jadi menyebabkan orang ragu nak buat ke tidak pada zaman bila Islam dah mula datang kan ibadat tu, jadi orang rasa keliru. Jadi Urwah ni bila turun bila ayat ni turun, dia kata bahawa sa'i ni tak berdosa jika ditinggalkan, sebab tidak ada satu perintah yang khusus. Kalau kita tengok daripada ayat ni lah, dalam konteks ayat ni seolah-olah ni tak ada satu perintah yang khusus mengatakan bahawa sa'i itu mesti dilaksanakan. Jadi Aisyah tegur. Jadi dia kata bahawa sa'i itu mesti diteruskan selepas kedatangan Islam. Dan pada masa yang sama kita buat amalan khurafat dalam ajaran jahiliah. Nanti kita akan detailkan apa dia amalan khurafat tu dalam ajaran jahiliah yang ada pada ibadat sa'i ni. Dan hadis ni juga ada sokongan seperti mana jawapan Anas, ada soalan daripada Hashim bin Sulaiman pun ada juga beberapa hadis yang hampir samalah. Dan juga satu lagi adalah tentang kesaan Allah supaya ibadah sa'i diteruskan selepas kedatangan Islam, dan juga menolak alasan bahawa adanya syaitan. Nanti kita akan baca satu hadis yang lain, ada pandangan yang mengatakan bahawa ada syaitan yang berkeliaran di waktu malam di antara Safa dan Marwah. Jadi Allah Ta'ala gesa supaya ibadah sa'i ini untuk diteruskan. Okey, ini cerita tentang Aisyah. Panjang kisah dia, kita pergi pada maksud lah. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi maksudnya Urwah dia berkata kepada Aisyah, dia tanya, apa pandanganmu tentang firman inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Kerana demi Allah aku berpendapat bahawa tak ada dosa bagi orang yang tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Dia bagi pandangan Urwah ni. Jadi Aisyah kata, buruk ucapan tu wahai anak saudaraku. Jika menurut kefahamanmu itu sudah tentu ayat ni diturunkan begini. Maksudnya Aisyah bagi tahu. Dia kata tak logik lah, sebab ayat Quran ni tidaklah menafikan bahawa sa'i itu tak perlu diadakan. Jadi Aisyah bagi satu ayat, dia kata tidaklah berdosa bagi orang yang tidak melakukan sa'i antara Safa dengan Marwah. Jadi ayat tu jelas kan, kalaulah Allah Ta'ala bagi pilihan kepada kita untuk sa'i ataupun tidak, maka ayatnya sudah tentu diturunkan dengan lenggok ayat yang berbeza. Tapi ayat ni diturunkan kepada orang Ansar. Jadi Aisyah menjelaskan lagi, dia kata diturunkan kepada orang Ansar. Sesungguhnya mereka sebelum masuk Islam, mereka memuliakan satu berhala bernama Manat, berhala yang mereka sembah di tempat yang bernama Mushallal. Maksudnya orang Ansar ni, mereka ni menyembah berhala, satu berhala yang bernama Manat, dan mereka ni menyembah berhala ni di satu tempat namanya Mushallal. Sedangkan di tempat sa'i tu, Safa dan juga Marwah tu ada berhala lain. Ada berhala lain. Nama berhala tu apa dia? Nama berhala tu adalah Isaf dan juga Na'ilah. Isaf dan juga Na'ilah. Jadi di Safa dan juga Marwah tu ada berhala yang berbeza yang kaum Ansar ni, orang daripada Madinah ni, mereka tak sembah. Kan mereka tak sembah Isaf dengan Na'ilah ni, mereka tak sembah. Mereka sembah Manat. Mereka sembah Manat. Jadi bila mereka sembah Manat, mereka ragu untuk melaksanakan penyembahan kepada Isaf dan juga Na'ilah ni, menyebabkan mereka ni tak buat ibadah sa'i bila mereka pergi untuk mengerjakan haji kan, sebab ibadah haji pada zaman jahiliah ada kan. Buktinya antaranya kalau kita baca bagaimana Rasulullah SAW memanfaatkan ibadah haji yang berlaku pada setiap tahun tu untuk berjumpa dengan delegasi-delegasi kan daripada pelbagai pelosok tanah Arab yang datang ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji untuk menyebarkan agama Islam kan. Memang Nabi memanfaatkan ibadat tersebut untuk berjumpa dengan kaum Arab yang berada di luar daripada tanah Arab. Dan itu yang jadinya akhirnya berlakunya perjanjian Aqabah Ula dan juga Saniyah tu kan, perjanjian Aqabah yang pertama dan juga yang kedua, yang pada akhirnya membawa kepada peristiwa hijrah kerana orang Madinah menerima Rasulullah SAW sebagai Nabi. Jadi orang Madinah ni pada asalnya
mereka tak mengerjakan, mereka rasa berat nak buat sa'i Safa di Marwah ni. Sebab sebelum daripada masuk Islam lagi mereka tak biasa pergi. Kan mereka mengerjakan ibadah haji dan mereka tak buat sa'i ni. Tapi jadi selepas mereka masuk Islam, mereka tanya kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, kami rasa berat nak sa'i sebab daripada awal lagi kami memang tak buat sa'i. Kan lalu Allah Taala pun menurunkan ayat Quran mengatakan bahawa Safa dan juga Marwah ni ibadat sa'i itu adalah sebahagian daripada syiar agama kita. Jadi sesiapa yang haji dan juga umrah mesti buat. Mesti buat. Dan Aisyah juga mengatakan bahawa Rasulullah SAW sendiri pun sunnah baginda memang mengajarkan ibadah sa'i ini. Kan? Maksudnya Rasulullah SAW mengajarkan ibadah sa'i antara Safa dan juga Marwah dan tak ada seorang pun yang dibolehkan untuk meninggalkan ibadah ini. Jadi Urwah kata, dia bagi tahu kepada Abdul Rahman bin Abu Bakar bin Abdul Rahman, dia bagi tahu ni nak cerita satu lagi kisah yang lain. Selepas daripada peristiwa tu, Urwah ni dah tahu. Urwah ni dia jumpa pula dengan seorang yang lain, dia bagi tahu kepada Abu Bakar ni. Abu Bakar bin Abdul Rahman ni dia kata, aku dengar Aisyah bercerita tentang kisah penurunan ayat Quran Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Jadi pandangan dia mesti melaksanakan ibadah haji ni lah. Jadi dia cerita tentang asbab nuzul ayat tersebut. Jadi Abu Bakar kata, sungguh ini adalah satu ilmu yang tak pernah aku dengar. Maksud Abu Bakar sendiri pun pertama kali dia dengar sebab nuzul itulah. Tapi dia kata dia dengar daripada satu golongan yang berilmu yang menyebutkan bahawa sekumpulan manusia yang memulakan berhala Manat. Ini kisah lain pula. Kisahnya ada kaitan, dia ada dua golongan yang berbeza. Ada satu kumpulan manusia yang memuliakan, yakni menyembahlah berhala Manat. Mereka biasa tahu antara Safa dan juga Marwah, mereka ialah selain yang disebutkan oleh Aisyah. Jadi ketika Allah menyebutkan tawaf di Baitullah, tetapi tak menyebut sa'i antara Safa dan juga Marwah, mereka berkata, wahai Rasulullah, kami biasa sa'i. Kan? Jadi ni satu golongan lain yang biasa sa'i. Jadi mereka ni, walaupun mereka ni biasa sa'i, mereka pula mengatakan bahawa perkara yang sama seperti mana yang disebutkan oleh Urwah tadi, iaitu Allah Ta'ala sebut tentang peristiwa tawaf di Baitullahil Haram, tapi tak sebut pula tentang sa'i di Safa dan juga Marwah. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan untuk tawaf dan tak sebut Safa Marwah dalam Quran, maka boleh tak kalau kami nak buat Safa, tawaf di antara Safa dan juga Marwah, sebab mereka adalah golongan yang biasa buat sa'i ni. Lalu Allah Ta'ala pun menurunkan satu ayat Quran seperti mana yang kita bacakan daripada awal tadilah, Inna Safa wal Marwah min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alai an yatawafa bihima. Jadi dia ada dua golongan. Satu golongan yang tak nak buat sa'i. Jadi dia pun bila tak dengar satu ayat Quran, mereka ni tak nak buat sa'i. Dan ada lalu Allah Ta'ala pun turunkan satu ayat Quran. Dan ada satu golongan lagi yang biasa buat sa'i, dan bila biasa dengar ayat Quran mengatakan bahawa kena buat tawaf, tapi Quran yang menyatakan kena buat sa'i, maka mereka ni nak buat sa'i ni, dia tanya kepada Rasulullah boleh ke tidak, maka ayat Quran ni pun turun. Jadi ada dua asbab nuzul lah kepada dua golongan yang berbeza. Satu golongan yang tak tawaf, satu golongan yang biasa tawaf. Kan ni yang Abu Bakar sebutkan. Jadi yang tak tawaf ni dia rasa berat nak tawaf. Yang biasa tawaf ni pula rasa nak tawaf. Kan jadi boleh jadi dalam bab kalau kita bicarakan tentang ilmu sebab nuzul ni, boleh jadi dua peristiwa ini berlaku menyebabkan turunnya satu ayat Quran yang sama. Kan jadi dia tak ada isu sangatlah, dia bukanlah kata kontradik. Kan dia tak ada isu yang menyebabkan berlakunya pertelingkahan tu, tak ada isu. Benda ni biasanya berlaku kan. Jadi sehinggalah Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk melaksanakan tawaf. Jadi riwayat ini pun disokong oleh riwayat-riwayat lain lah. Antaranya dalam riwayat Anas bin Malik ketika menjawab soalan Hashim yang bertanya tentang Safa Marwah. Jadi Hashim ni dia tanya, dia kata, akuntum takrahuna as-sa'ya baina Safa wal Marwah. Dia kata, kamu ni dahulunya tak suka melakukan sa'i antara Safa dengan Marwah ke? Kan? Jadi Anas jawab, ya, kerana itu adalah syiar orang jahiliah. Kan syiar orang jahiliah. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Sehingga Allah Ta'ala turun ayat Quran ni. Jadi maksudnya syiar orang jahiliah biasa melaksanakan. Cuma amalannya orang jahiliah ketika itu antaranya adalah bila mereka buat Safa dan juga Marwah di sa'i ni, bila sampai ke Isaf, mereka sembah Isaf tu. Bila sampai kepada Na'ilah tu, mereka sembah Na'ilah. Jadi ibadah sa'i tu mereka bercampur. Ini yang kita sebutkan dalam apa? Dalam permulaan bicara kita tadi, bagaimana yang Aisyah sebutkan, yang khurafat itu kita buang, yang syirik itu kita keluarkan. Apa yang tinggal adalah apa yang benar, yang asalnya datang daripada agama Islam.
Dan disebutkan juga dalam satu riwayat lain oleh Al-Hakim, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Mustadrak Al-Sahihain, meriwayatkan dalam satu hadis daripada Ibnu Abbas. Katanya, dia ceritakan, dia kata ketika zaman jahiliah, syaitan suka merayau-rayau di waktu malam. Syaitan suka merayau-rayau di waktu malam dan juga berkumpul di antara Safa dan juga Marwah. Di situ terdapat Tuhan mereka daripada kalangan berhala-berhala, antaranya Inah, Isah dan juga Nailah tadilah. Dan juga ada beberapa berhala lain mungkin kan. Jadi apabila Islam datang, orang Islam berkata, wahai Rasulullah, kami tak tawaf antara Safa dan juga Marwah kerana ia adalah sesuatu yang kami lakukan ketika jahiliah. Ni orang yang berat tak nak buat. Kan, jadi dia rasa macam bila kami pergi untuk buat sa'i itu, kami terbayang-bayang ibadat yang kami lakukan pada zaman jahiliah dulu. Kami buat sa'i pada masa yang sama, kami mensyirikkan Allah. Jadi Allah Ta'ala pun menurunkan ayat Quran ni, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih. Dan Nabi pun bersabda bahawa tidak ada dosa padanya melainkan akan dikurniakan pahala. Jadi maksudnya Allah Ta'ala ganti dosa pada syirik itu dengan pahala yang berbeza. Jadi ayat Quran ni ringkasnya menunjukkan bahawa sa'i ini menjadi salah satu rukun lah kepada haji dan juga umrah itu sendiri. Kan, kalau umrah tu memang tak banyak rukun pun kan. Jadi sa'i ini salah satu daripada rukun umrah kan, dan juga rukun haji lah. Jadi meninggalkannya akan menyebabkan ibadah haji dan juga umrah boleh batal. Jadi cerita tentang fiqh tu kita boleh bicarakan di dalam bidang fiqh lah, insya-Allah. Jadi ini topik yang saya nak bawa kepada hari ini, insya-Allah. Tadi tu kira mukadimah untuk kita bincangkan secara ringkas sambungan daripada apa yang Dr. Yusof bicarakan pada sesi yang lepas. Okey, jadi muafakat tentang Umar ni, tentang arak ni, ada 3 ayat Quran tentang arak. Jadi kami sekalikan dalam satu topik yang sama sebab dia tak boleh nak dibincangkan secara berasingan. Jadi muafakat 3, 4 dan juga 5, tapi dia ayat yang berbeza-beza dan juga di riwayat yang khusus menceritakan kaitan Umar dengan ketiga-tiga ayat Quran ni. Maka kita bicarakan secara sekaligus. Dan dia dari sudut hikmahnya juga kita nampak bagaimana pengharaman arak dibuat secara berperingkat kan. Itu antara kelebihanlah arak ni, sebab ada benda-benda yang sifatnya Allah Taala tak kita kata apa, tak bagi kita kata apa tak bagi flexibility tu Allah Taala tak bagi ada juga kan, sifatnya mesti sabat. Contohnya pasal Allah Taala tu satu, memang daripada awal lagi bila Islam tu datang terus hukumnya Allah Ta'ala tu satu dan tidak ada perubahan padanya kan. Walaupun ketika itu kita tahu bahawa di sekitar Kaabah tu ada lebih daripada 300 berhala, ada banyak kan. Maksudnya orang masyarakat jahiliah ni dia sembah banyak Tuhan kan. Dia disyirikkan kepada Allah Ta'ala tu dengan banyak Tuhan. Tapi tak ada kompromi kan, ada benda yang sifatnya sabat. Tapi yang arak ni mungkin kerana tarbiyah itu Allah Ta'ala nak ajar umat Islam yang baru masuk Islam ni, nak didik hati. Maka pengharaman itu dibuat secara beransur-ansur. Maka ada 3 ayat Quran sini yang kita nak bacakan. Yang pertamanya daripada suratul Baqarah ni. Allah Ta'ala dia sebut, dia kata apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Ini suratul Baqarah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan juga judi. Katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan ada pula manfaat bagi manusia. Tapi dosa besarnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya pula kepadamu wahai Muhammad, apakah yang mereka akan belanjakan, yakni dermakan? Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang lebih daripada keperluan kamu. Demikian Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, yakni keterangan-keterangan hukumnya supaya kamu berfikir. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, peringkat yang pertama maksudnya, peringkat pertama ni Allah Ta'ala cuma bagi tahu bahawa arak ni ada banyak keburukan, tapi pada masa sama ada kebaikannya tersendiri. Tu dia bagi statement begitu saja. Tapi keburukan tu lebih besar daripada kebaikan yang ada pada arak. Dia bagi macam tu je umum. Jadi dia bagi kepada manusia untuk berfikir ketika tu. Jadi nak arak ke tak nak arak, nak minum ke tak nak, dia bagi pilihan. Kemudian ayat yang kedua daripada surah An-Nisa, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabili hatta taghtasilu wa in kuntum marda'u ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Okay, ini satu ayat lagi lah daripada surah An-Nisa ayat 43. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri sembahyang, yakni mengerjakannya sedangkan kamu dalam keadaan mabuk.
sebab pada zaman tu pengharaman arak belum lagi dibuat kan. Ini nak proses yang kedua ni, ayat yang kedua. Hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa-apa yang kamu katakan. Dan janganlah pula menghampiri masjid ni yang ayat lain dah. Ayat yang sama tapi menceritakan tentang topik yang lain. Janganlah pula menghampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, yakni berhadas besar, kecuali kamu hendak melintas hingga kamu mandi bersuci. Jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang daripada tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tak mendapat air untuk, tak ada air untuk mandi atau berwuduk, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah yakni debu yang suci, iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi peringkat yang kedua ni, yang pertama tadi Allah Ta'ala cuma bagi tahu ada keburukan yang lebih besar berbanding dengan kebaikan yang ada pada arak. Arak yang peringkat yang kedua ni, Allah Ta'ala dah mula sempitkan sikit, iaitu tak boleh minum arak jika nak sembahyang. Maksudnya kalau dah tahu nak sembahyang, maka tak boleh minum arak. Jadi kalau kita baca sirah tu, para sahabat ni dia tak boleh nak minum arak dah. Lepas subuh, nanti nak pergi kerja tak boleh. Lepas zuhur, sempit sangat waktunya. Nanti datang asar. Lepas asar pun sempit sangat waktunya. Tak boleh nak buat sehingga datang maghrib. Lepas maghrib tak boleh juga. Sebab nanti ada isyak. Jadi lepas isyak barulah mereka boleh minum arak. Jadi ketika tu, mereka cuma boleh minum arak selepas waktu isyak. Jadi walaupun kita nampak ayat Quran ni, dia ringkas je. Dia macam tak pengharaman secara total. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala dah mula sempitkan waktu dibenarkan minum arak tu. Allah Ta'ala dah mula sempitkan waktu tu. Nanti kita baca lagi insya-Allah. Jadi turun pula ayat yang ketiga, iaitu datangnya daripada suratul Maidah ayat 90 hingga 91. Allah Ta'ala berfirman, Bismillah, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan juga mengundi nasib dengan bata-bata anak panah adalah keji serta termasuk daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Dan sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan juga kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan juga judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan solat. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara yang keji dan kotor itu, ataupun kamu masih lagi berdegil? Jadi ayat Quran ni menjadi dalil kepada pengharaman arak. Ini memang pengharaman total lah, memang tak boleh dah. Nanti kita akan bacakan dia punya syarah sikit lah. Jadi dalam ayat Quran ni kalau kita perasan, ada lafaz-lafaz contohnya rijsun. Rijsun ni maksudnya apa? Rijsun ni maksudnya najis kan, najis. Jadi najis ni benda yang kotor. Tak mungkin orang yang beriman ini suka kepada najis kan. Kita secara fitrahnya kita suka kepada kebersihan kan. Jadi kita takkan suka kepada najis. Kemudian ada pula lafaz fajtanibuh contohnya kan. Maka Allah Taala dikata apa? Jauhkanlah, hendaklah kamu menjauhinya, fajtanibuh. Maka fajtanibuh ni kalau ikut kaedahnya dia sebut apa? Al-amru yufidul wujub. Satu perintah itu, sebab ni fi'al amri ni, ijtanibuh kan. Fi'al amri ni membawa kepada hukum tu wajib, hukum tu wajib, maka mesti mengelakkan diri daripada arak ni. Dan ada lagi satu ayat lagi disebut, kata fahal antum muntahun, adakah kamu mahukah, oleh itu mahukah kamu berhenti. Jadi persoalan yang tegas yang Allah Taala bagi itu supaya umat para sahabat ketika itu berfikir, macam ayah marah dekat anak lah kan, kau ni tak berhenti, tak nak berhenti lagi kan, cukup lah tu, stop kan. Jadi kasarnya gitulah. Jadi Allah Taala pun nak bagi juga dengan lafaz tersebut. Jadi dalam satu kitab, dalam Sunan Abu Daud, Sunan Abi Daud meriwayatkan satu hadis tentang penurunan ketiga-tiga ayat ni daripada Amru, daripada Omar. Maka Omar sendiri yang menceritakan, dia kata apa? Dia kata ketika ayat yang mengharamkan arak turun, Omar berkata, ya Allah, kan Omar diminta, terangkan kepada kami tentang arak dengan penjelasan yang cukup kan. Terangkan kepada kami kepada kami tentang arak dengan penjelasan yang cukup. Omar diminta. Lalu turun ayat Quran yang pertama tadilah suratul Baqarah tu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Jadi turun ayat Quran tu sebab Omar minta penjelasan. Jadi dalam bentuk pertanyaan, jadi Allah Taala jawab, bagi pihak memberikan jawapannya kepada Rasulullah SAW untuk dibacakan kepada para sahabat.
Kemudian Rasulullah pun memanggil Umar dan membacakan kepadanya ayat tersebut. Umar pun berkata, lepas dengar ayat Quran tu, Umar pun kata, ya Allah, terangkan kepada kami tentang Arab dengan penjelasan yang cukup. Kan? Umar minta lagi. Kemudian turun pula ayat yang kedua daripada surah An-Nisa yang kita dah bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Jadi ketika tu bila turun ayat Quran ni, muazzin Rasulullah SAW bila dipanggil untuk sembahyang, ada satu lafaz tambahan. Lafaz dia kata apa? Ala la yaqrabanna salah sakran, dia kata. Maksudnya kalau orang mabuk jangan sembahyang, jangan datang. Jangan sembahyanglah. Jadi Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, lalu Umar pun berkata, ya Allah, terangkan kepada kami tentang Arab dengan penjelasan yang cukup. Kemudian turun ayat Quran ni dan di hujung tu disebut fahal antum muntahun. Kamu ni maksudnya apa? Maksudnya mahukah kamu berhenti? Mahukah kamu berhenti? Jadi Umar kata kami telah selesai, dah cukup. Dan adalah bila kita cerita bab asbab nuzul ni macam biasalah. Dia sebenarnya ada asbab nuzul yang lain selain daripada yang kita bacakan daripada riwayat Abu Daud ni. Antaranya yang disebutkan daripada surah Al-Baqarah tu, adanya topik-topik yang lain kan. Kita dah bacakan tadi contohnya tentang infak, tentang derma tadi. Maka ada riwayat yang lain yang diceritakan di situ bagaimana ketika Allah Ta'ala memerintahkan orang Islam untuk belanjakan hartanya ke jalan Allah, ada sebahagian sahabat yang tanya, dia nak tahu bahawa mereka ni tak tahu perintah infak yang bagaimana dan juga harta yang mana yang perlu dikeluarkan. Maka detail ayat Quran tu disebut untuk menerangkan bahawa harta yang perlu didermakan adalah baki daripada keperluan harian. Maksudnya makan, minum, pakai itu yang penting, dan juga tempat berteduh itu yang penting untuk kita, kelangsungan hidup kita, kita perlu dahulu kan. Yang lebih itu untuk kita dermakan kan. Jadi maksudnya kita kena fikir jugalah bila nak derma ni kan. Tapi kalau kita tengok amalan para sahabat dulu memang masya-Allah lah. Mereka ni iman mereka masya-Allah lah, memang sangat sangat hebat, dan mereka ni boleh menderma dengan tanpa memikirkan. Ini level lain lah tuan-tuan, ini level lain. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahawa ada dua sahabat iaitu Muaz bin Jabal dan juga Sa'labah berjumpa dengan Rasulullah, lalu bertanya, wahai Rasulullah, kami mempunyai banyak hamba sahaya, yakni abid, dan juga ramai anggota keluarga. Mereka ni ada banyak hamba dan juga ramai anggota keluarga. Oleh itu harta mana yang harus kami keluarkan untuk infak? Maka turun ayat Quran. Maksudnya peristiwa itu hampir peristiwa yang lebih kurang lah. Jadi yang peristiwa yang pertama tadi disebutkan secara umum sebagai sahabat, dan peristiwa yang kedua ni disebutkan ada dua sahabat iaitu Muaz bin Jabal dan juga Sa'labah. Jadi boleh jadi Muaz bin Jabal dan juga Sa'labah ni termasuk dalam riwayat yang pertama tadi, boleh jadi juga. Jadi maksudnya itu biasalah dalam hadis-hadis biasa berlaku yang begitu. Tapi nak ceritanya bagaimana Allah Ta'ala menurunkan ayat Quran berdasarkan kepada pertanyaan. Sebab tu dia ada dalam lafaz Al-Quran tu dia sebut wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada kamu kan, apa dia, lalu Allah Ta'ala pun memberikan jawapan-jawapannya. Jadi Nabi pun membacakan ayat tersebut sebagai satu bentuk jawapan kepada para sahabat yang bertanya. Dan juga ada peristiwa yang lain lah. Contohnya yang kita dah bacakan tentang kisah Umar tadi, bagaimana Umar minta untuk dikhabarkan tentang hukum minum arak ni bagaimana kan. Okey, nombor 2, surah An-Nisa ayat 43. Apabila Al-Imam As-Suyuti disebutkan banyak riwayat tentang ni lah, tentang surah An-Nisa ni. Sebab surah An-Nisa ni dia ada beberapa hukum juga yang kita boleh tengok di situ. Yang pertamanya cerita tentang haram solat ketika mabuk. Ini yang kita dah bacakan tadilah. Jadi ada kisah di situ di mana Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi antara yang awal, as-sabiqun al-awwalun, antara yang awal masuk Islam, dia jemput Ali. Dia jemput Ali bin Abi Talib dan juga para sahabat yang lain untuk makan di rumah dia. Jadi lepas makan tu mereka minum, dan kemudian mereka mabuk. Nanti detail ceritanya akan ada selepas daripada ni. Apabila masuk waktu solat, Ali menjadi imam. Ada riwayat lain mengatakan bahawa Abdul Rahman, iaitu sahibul bait sendiri yang menjadi imam, lalu membaca suratul Kafirun, tapi dibaca dengan silap. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat Quran ni. Maksudnya melarang seseorang untuk solat dalam keadaan mereka ni mabuk. Kan? Zaman sekarang orang don't drink and drive kan. Jangan memandu kemudian jangan mabuk kemudian memandu kan. Zaman mereka, zaman Rasulullah SAW, jangan minum kemudian solat. Jangan minum kemudian solat. Memang satu yang dilarang lah pada satu ketika. Dan dibenarkan untuk tayamum dengan sebab tertentu dan juga solat dengan tayamum tersebut. Ini berdasarkan kepada seorang sahabat Aslam bin Syarik, sedang dalam perjalanan dengan Rasulullah, dia berada dalam keadaan junub, kemudian malam yang sangat sejuk, beliau sendiri pun takut untuk mandi wajib kerana boleh menyebabkan kesakitan ataupun kematian.
lalu perkara itu disampaikan kepada Rasulullah, maka turun ayat Quran ni yang menjelaskan kepada keharusan diberikan rukhsah menggantikan kepada wuduk dan juga menggantikan kepada mandi wajib untuk bertayamum. Jadi tayamum menyebabkan diharuskan kepadanya ibadat-ibadat yang diharuskan kepada mereka yang suci daripada hadas kecil dan juga suci daripada hadas besar. Jadi nak solat dan sebagainya itu boleh dengan tayamum. Dan juga ada hukum yang ketiga, iaitu harus melalui hadapan masjid ketika junub. Maksudnya nak melintas masjid tu. Sebab sebahagian orang Ansar mempunyai rumah yang pintunya menghadap Masjid Nabi. Masjid Nabi kan. Jadi pintu dia menghadap Masjid Nabi, sebab kalau kita tengok peta tu zaman Nabi itu memang sekitar Masjid Nabi itu ada banyak rumah. Nabi Muhammad SAW sendiri, kalau kita pergi ke Masjid Nabi pun dia ada kita kata makam kubur Nabi kan. Makam Nabi itu berada dalam masjid kan. Itu sebenarnya adalah tapak rumah Aisyah kan, tapak rumah Aisyah. Jadi kalau kita perasan di sebelah rumah di sebelah kubur Rasulullah SAW bersama dengan dua sahabat baginda tu, kita ada nampak bab Jibril kan, bab Jibril. Dia ada dua nama situ, bab Jibril dan juga bab Baqi'. Kan, bab Baqi' itu sebab apa? Bila kita keluar tu di sebelah tu ada kubur Baqi'. Kan ada perkuburan Baqi'. Jadi bab Baqi'. Bab ni maksud pintulah. Kan pintu Baqi'. Bila keluar ada masjid, ada perkuburan Baqi'. Dan dinamakan juga sebagai bab Jibril. Sebab apa? Dikatakan bahawa Jibril bila nak masuk ke rumah Rasulullah SAW, baginda akan melalui kawasan itu. Maksudnya tu dinamakan sebagai bab Jibril. Jadi maksudnya nak bagi tahunya banyak rumah di sekitar Masjid Nabi itu. Kan masa tu ada banyak rumah. Bahkan Ali sendiri pun bersama dengan Fatimah pun duduk di sekitar itu. Dan isteri-isteri Rasulullah Ummahatul Mukminin pun ramai yang duduk di sekitar itu. Kan memang itu sekitar tu kira ada kampung lah. Kita kira ada ahli qaryahnya tersendiri kan. Memang ada banyak. Jadi kebanyakan mereka ni memang pintunya menghadap masjid. Jadi apabila junub, mereka perlu keluar daripada rumah untuk dapatkan air untuk mandi wajib tu. Jadi mereka tak ada pilihan melainkan melintas hadapan masjid. Jadi boleh ke tak boleh. Jadi bila bertanya kepada Rasulullah, maka turun ayat Quran ni. Jadi ayat Quran ni membenarkan untuk melintas di hadapan masjid. Kan, melintas di hadapan masjid. Dan kemudian ada satu lagi ayat, itulah dia daripada Suratul Maidah ayat 90 dengan 91 yang kita dah bacakan tadi, cerita tentang pengharaman secara total arak ni. Jadi Al-Imam Suyuti disebutkan beberapa riwayat tentang sebab nuzul ayat ni. Secara ringkasnya adalah ketika Islam mula bertapak di Madinah, sebenarnya umat Islam masih lagi mengamalkan minum arak dan juga judi. Lalu mereka bertanyakan hal itu kepada Rasulullah, lalu turun ayat Quran yang kita bacakan yang pertama. Kemudian mereka kekal minum arak kerana arak tak haram pada ketika tu. Sehinggalah ada sahabat daripada kalangan Muhajirin yang menjadi imam ketika solat maghrib, ini yang kita bacakan tadi tu, iaitu Abdul Rahman bin Auf ataupun Ali. Dia ada riwayat yang berbezalah. Dan tersalah baca ayat Quran kerana mabuk, lalu turun ayat 43 suratul Nisa, sehingga akhirnya turun ayat 90-91 suratul Maidah untuk mengharamkan arak secara sepenuhnya. Dan juga berlaku juga satu peristiwa, iaitu persengketaan antara dua suku dalam golongan Ansar yang telah hidup aman dan juga damai, namun bergaduh sehingga mencederakan antara satu sama lain, semuanya kerana mabuk. Maka sebab tu kalau kita baca dalam ayat suratul Maidah tu disebut, dia kata apa? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Disebut. Dia kata apa? Hendaklah kamu sesungguhnya syaitan tu hanyalah mahu menimbulkan permusuhan dan juga kebencian antara kamu dengan sebab arak dan juga judi, dan mahu malingkan kamu daripada mengingati Allah dan mengerjakan solat. Jadi ada ayat yang menyebutkan bahawa syaitan ni dia suruh kita minum arak dan dia mahukan daripada kesan arak ni adalah permusuhan dan juga pertelingkahan. Jadi bila turun ayat Quran ni menegah langsung daripada minum arak, dan mereka tak lagi minum arak lah. Dan tak lagi minum arak. Jadi kita dalam buku ni juga didetailkan lagi peristiwa tentang pengharaman arak ni. Rupanya sebenarnya para ulama bila bicarakan tentang pengharaman arak ni, dia katakan bahawa sebenarnya ada 4 peringkat. Ada 4 peringkat. Dia bermula sejak daripada berada di Mekah lagi. Jadi di Mekah tu dia ada satu surah, suratul Nahlu. Surah An-Nahlu ayat 69 yang berbunyi wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana.
inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Allah Taala sebut, Allah Taala kata apa? Dan daripada buah tamar, yakni kurma dan juga anggur, kamu jadikan daripadanya minuman haram dan juga makanan serta minuman yang halal. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mahu menggunakan akalnya. Jadi dalam ayat ni, apa maksud dia? Maksudnya Allah Taala nak bagi tahu kepada umat Islam ketika tu bahawa daripada tamar dan juga anggur ni kita boleh proses jadi jus, kan? Boleh proses jadi jus. Jadi jus ni boleh dikira sebagai minuman yang halal lah, kan? Kita boleh minum dan kita boleh makan juga buah ni, kan? Maksudnya secara halal. Dan juga boleh juga daripada tamar dan juga anggur ini diproses menjadi minuman yang memabukkan, kan? Minuman yang memabukkan. Sebab kaedah sebut dia kata apa? Kullu muskarin khamrun. Setiap yang memabukkan tu adalah arak. Wa kullu khamrin haram. Wa kullu muskarin haram. Setiap arak itu adalah haram hukum dia, dan juga setiap yang memabukkan tu pun haram hukum dia. Jadi tak kisahlah bahan tu, walaupun asalnya memang asalnya tu adalah sesuatu yang halal. Tamar ni halal, anggur ni halal, kan? Arak ni dia bukan daripada tamar dengan anggur je, daripada barley pun boleh, kan? Orang sakit tekak, kan? Sakit leher ni, sakit tekak ni, dia akan cari minuman air barley tak? Air barley tu halal. Tapi daripada barley juga boleh diproses menjadi arak, kan? Kemudian daripada beras, kan? Beras ni kita duk makan hari-hari, kan? Kalau orang Melayu ni tak makan beras, tak makan nasi ni, macam tak lengkap hidup, kan? Macam perut tu rasa tak kemas, kan? Jadi kita makan makanan tu halal, tak ada masalah, tapi boleh diproses menjadi arak. Jadi Allah Ta'ala dah mula bagi hint, signal bahawa daripada bahan yang halal ni boleh timbul daripadanya dengan cara proses yang berbeza tu, boleh timbul makanan dan juga minuman yang halal, boleh juga timbul makanan dan juga minuman yang haram. Dah mula ada dah bibit-bibit kepada pengharaman arak tu, dah ada dah, kan? Itu peringkat yang pertama. Jadi ayat ni turun di Mekah, dan selepas daripada penurunan ayat ni umat Islam masih lagi minum, kerana hukumnya halal. Jadi Ibnu Katsir dia sebut dalam tafsirnya, ayat menunjukkan bahawa minuman yang memabukkan boleh diminum ketika tu, tapi bibit tu dah ada, sebab Allah Ta'ala sebut sakaron wa rizqan hasana, yang memabukkan dan juga rezeki yang baik. Maksudnya minuman yang haram dan juga makanan juga minuman yang halal boleh. Dan Ibnu Katsir dipetik juga kata-kata Ibnu Abbas yang menerangkan bahawa maksud ayat ni bahawa rezeki yang baik itu halal, sebaliknya yang memabukkan itu haram. Maksudnya dia guna perkataan sakaron, kan? Sakaron ni maksudnya memabukkan. Dia dah bagi dah tafsiran kepada kita. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Ar-Rahman tu dia sebut terus sakaron ni merujuk kepada perkataan haram. Oleh itu dalam hukum pengharaman arak dalam ayat ni tak begitu jelas. Maka situlah yang datangnya Omar, Muaz, beberapa riwayat lah, dan juga beberapa orang sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah, macam mana sebenarnya ni? Kan boleh minum ke tak boleh, kan? Maka turun ayat Quran, ayat 219 yang kita bacakan di awal tadi, berkenaan dengan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi ayat ni kita nampak Allah Taala punya penyusunan kronologi ni cukup cantik, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab bila ayat Allah Taala turun ayat Quran ni 219 ni, Allah Taala bagi tahu bahawa arak ni ada mudarat yang besar, pada masa yang sama ada kebaikan. Maka arak ni kalau kita belajar fiqh, dia belajar hukum kias, kan? Kalau kita mazhab Syafi'i, kita pegang kepada 4 sumber, Quran, hadis, ijma' dan juga kias. Jadi dikiaskan kepada arak ni apa illah, disebut illah. Illah ni adalah sebab. Illah ataupun sebab, dalam orang belajar usul fiqh dia tahulah. Ada kita namakan illah. Illah ni ulama cuba teroka apa sebab Allah Taala letakkan hukum tu begitu, apa hikmahnya di belakang. Apa illah, istilah yang lebih tepatlah illah disebut. Jadi apa sebab, kan? Sebab pengharaman suatu perkara tersebut. Jadi arak ni dibincangkan oleh para ulama, banyaklah illahnya, tapi yang paling besarnya adalah haram, kerana memabukkan. Macam kita bacakan tadi lah, sakaron, kan? Sakaron disebut sakar, kan? La taqrabus salah wa antum sukara, disebutkan lagi sekali, kan, dalam ayat lain, kan? Wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk. Jadi mabuk tu, arak ni diharamkan kerana mabuk. Maka kias tu maksudnya setiap dikeluar satu kaedah, dia kata kullu muskarin haram. Setiap memabukkan tu haram. Jadi ada benda lain yang juga memabukkan, maka kita kata itu juga haram, kan? Maka contohnya apa dia? Contohnya dadah, kan? Dadah ni mabuk, kan? Dadah ni mabuk. Jadi dadah ni
kalau kita tengok pada hari ini banyak digunakan contohnya dalam bidang perubatan kan. Para farmasis, ahli-ahli yang mengkaji tentang ubat-ubatan, mereka menggunakan mereka menggunakan dadah. Kan banyak kan. Di Malaysia ni obat batuk lah kan. Orang yang tak jumpa cari dadah ni, mereka pergi farmasis. Mereka pergi ke farmasi, mereka cari obat batuk kan, dan mereka ni gunakan consume obat tersebut dengan dos yang high lah, yang tinggi untuk dapatkan kesan mabuk tu kan. Jadi itu sebenarnya manfaat tu ada ke tidak? Sebenarnya ada. Jadi ni antara hikmah yang kita nampak bagaimana Allah Taala bila Allah Taala menyusun pengharaman arak ni dibuat secara berperingkat tu, sebenarnya ada hikmah-hikmah lain yang Allah Taala nak bagi hukum kepada kita kan. Jadi bila arak ni Allah Taala bagi statement bahawa arak ni ada manfaat tapi mudaratnya lebih besar kan. Jadi manfaat tu kita kena teroka kan. Kita kena teroka kat mana? Jadi antaranya yang dimanfaatkan pada hari ini adalah dalam bidang perubatan lah kan. Dalam bidang perubatan maka digunakan sebagai contoh bius tak, contoh bius orang nak sunat tak, anak-anak kita nak sunat kan, potong kan, kena pakai bius. Tapi bius tu digunakan dengan kadar yang tertentu kan. Dia tak gunakan secara sembrono ikut suka, tak boleh kan. Sebab tu disebut ada mudarat, sebab setiap perkara tersebut adanya side effect kita sebut kan, kesan buruk daripada sesuatu perkara tersebut kan. Jadi nak sunat tu, nak potong tu, letak satu dos dulu kan, satu cocok dulu, cuba potong, sakit tak? Sakit. Maka letak cocok yang kedua, sakit tak? Sakit. Letak cocok yang ketiga. Doktor tak terus cocok 2-3 kali kan. Jadi sama juga orang yang masuk dalam bilik bedah kan, nak kena scissor dan sebagainya, melalui pembedahan, doktor akan bagi dos bius tu dengan kadar yang paling ringkas, paling sikit kan, paling sikit, sebab ada kesan buruk kepada badan kan, pada kesihatan badan, ada kesan buruk kepada kesihatan badan. Jadi bius bawah dulu, bius atas dulu, kalau tak boleh barulah bius penuh kan. Jadi ada kaedah-kaedah tertentu yang ditentukan oleh ilmu perubatan. Contohlah ni salah satu bidang yang ada manfaatnya yang kita nampak. Jadi nak bagi tahu hikmah bagaimana Allah Taala menyusun pengharaman arak ni, sebenarnya ada hikmah tertentu dari sudut aplikasi hukum yang kita boleh ambil dalam kehidupan semasa kita pada hari ini. Jadi itu yang berlaku. Jadi tapi kok goyah lagi lah dia punya hukum tu, sehingga para sahabat tanya. Maka ketika turun ayat Quran yang mengatakan bahawa mudarat tu lebih besar, dah ada orang-orang yang warok kan, orang yang warok, orang Islam daripada kalangan para sahabat ketika itu dah mula meninggalkan tabiat, dah mula tinggalkan dah. Tapi sebahagian besar masih lagi kekal dengan tabiat minum arak. Sehinggalah terjadi peristiwa yang kita dah bacakan tadi, iaitu Abdul Rahman bin Auf. Dia jamu para sahabatnya di rumahnya, dipanggil para sahabat datang ke rumahnya, kemudian dihidangkan arak, Dan peristiwa ni berlaku dan mereka pun minum arak lah, sehinggalah masuknya waktu solat, dan salah seorang daripada mereka jadi imam. Sebagian meriwayatkan mengatakan bahawa Abdul Rahman bin Auf jadi imam, dan sebagian riwayat mengatakan bahawa imam adalah Ali bin Abi Talib. Jadi mereka bacakan suratul kafirun. Suratul kafirun. Surah kafirun ni dibaca qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, disebut. Dibacakan qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Kan bezalah tu, disalahlah tu. Sepatutnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang kafir, aku tak menyembah apa yang kamu sembah. Itu yang sepatutnya. Tapi dibaca tu dikata, katakanlah wahai orang kafir, aku sembah apa yang kamu sembah. Jadi tidak melibatkan, dia tinggal perkataan satu je, la tu kan. La. Jadi la tu memberikan implikasi akidah sebenarnya. Memberikan aplikasi akidah, menyebabkan bahayalah. Dari sudut akidah ni bahaya, pengakuan yang bahaya. Sebab surah Al-Kafirun sendiri pun kalau kita baca dia punya latar belakangnya adalah antaranya kerana Allah Ta'ala turunkan supaya Nabi jawab kepada tawaran yang diberikan oleh musyrikin Mekah, bahawa kita memang tak akan sembah apa-apa yang mereka sembah. Kita tak akan mensyirikkan Allah SWT sekali-kali, takkan. Kita hanya menyembah kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang Esa. Kan? Tapi disebabkan mabuk, kan? Disebabkan mabuk, kita iktiraf pula. Disebutkan dalam hadis ni, Ali ataupun Abdul Rahman ni bila baca surah Al-Kafirun tu, tersilap sebut tanpa niat dengan mabuk. Kalau kita baca dalam kitab-kitab kita sebut kita panggil awarid ahliyah, sesuatu yang menyebabkan terkeluar daripada keahlian. Antaranya adalah asukran lah, mabuk kan, mabuk, tidur, majnun, gila kan.
Dia ada beberapa perkara yang menyebabkan keahlian seseorang tu, taklifan tu terangkat. Kan, jadi salah satunya adalah mabuk lah. Jadi orang mabuk ni tak perlu solat, tapi tak bolehlah memabukkan diri kan. Jadi dia kena fahamlah konteks tu. Jadi kok mana pun nak ceritanya berlaku peristiwa ni. Jadi bila berlaku peristiwa ni maka turun ayat Quran, turun ayat Quran. Walaupun perkara tu berlaku secara tidak sengaja, maka turun ayat Quran yang menyebutkan daripada surah An-Nisa tadi, la taqrabus solah wa antum sukara. Jangan kamu dekati solat bila mana kamu berada dalam keadaan mabuk. Jadi macam yang saya sebutkan daripada awal tadilah, bila berlaku tu maka umat Islam ketika itu daripada kalangan sahabat dah mula sempitkan waktu minum arak. Masih lagi minum, tapi minum hanya selepas daripada isyak kan, selepas pada isyak. Sebab lepas isyak ni mereka tidurlah kan, mereka tidur dan mereka bangun balik pada waktu sebelum daripada subuh tu, mereka dah mula segarlah kan. Sebab disebut di sini tak boleh mengerjakan solat dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu ma taqulun, sehinggalah mereka tahu apa yang mereka cakapkan kan. Orang mabuk kita tahulah, mereka ni cakap pun tak tahu kan. Jadi tak boleh semayanglah sehingga mereka sedar apa yang mereka cakap tu. Jadi tapi kok mana pun selepas pada turun ayat Quran tu masih lagi berlaku peminum arak tu masih ada, sebab para arak tu tidak berlaku secara total, sehinggalah berlakunya satu peristiwa pergaduhan antara Ansar dan juga Quraisy. Tadi kita baca daripada Lubabun Nukul, riwayat daripada Imam Suyuti menceritakan satu riwayat berlaku pergaduhan antara orang Ansar dengan orang Ansar. Tapi ini satu lagi riwayat yang menceritakan tentang pergaduhan yang berlaku antara orang Ansar dengan orang Quraisy daripada kalangan Muhajirin. Jadi peristiwa dia berlaku macam mana? Utbah bin Malik. Utbah ni adalah seorang Ansar, seorang sahabat Nabi. Dia mengundang beberapa orang sahabat. Antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ni adalah orang Muhajirin daripada Quraisy. Jadi dia undang tu bukan Sa'ad seorang lah, ada beberapa orang yang sahabat yang lain. Lalu mereka pun minum arak. Minum arak ni mungkin lepas isyak lah kan. Jadi mereka minum arak, dan bila dah mabuk tu, Sa'ad ni dia alunkan satu syair yang mengangkat diri. Memang orang Arab ketika tu antara kelebihan yang ada pada mereka ni adalah mereka ni ada kemahiran ataupun kemampuan bersyair kan, syair spontan kan, dengan nilai yang cukup tinggilah. Mereka suka bersyair kan. Kita ni orang Melayu ni pantun syair kan kita ada kan, tapi itu pun kemahiran tu dah banyak hilang dah kan. Orang-orang tua dan juga orang tertentu sahaja yang ada kemahiran tersebut. Kita pada hari ni dah kurang kan, dah kurang sangat. Tapi susunan ayat tu memang cukup cantik, masya-Allah. Jadi mereka ni saat ni dia alunkan satu syair, dan antara topik yang masa tu kalau kita tengok contoh macam kitab Al-Bidayah wan Nihayah contohnya, antara yang menjadi sumber rujukan Al-Hafiz Ibnu Katsir adalah syair-syair lah. Nak tahu, nak faham bagaimana peristiwa yang berlaku dalam satu-satu sirah tu. Kan syair kan, mereka suka bersyair ni, menceritakan peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi saat ni dia bersyair. Syair tu mengangkat diri, kan, mengangkat diri. Kemudian bila dah syair, kan, ada jual, ada beli tak? Kan, macam kita pantun lah. Okay, aku jual satu pantun, siapa nak beli? Kan, kita selalu ada amalan itu kan. Kalau setengah-setengah tempat sekarang ni, biasanya diamalkan pantun ni bila? Jual beli pantun ni masa nak kahwin kan, bila nak pergi tu ada tol contohnya. Saya dengar ada lagi diamalkan sekarang lah, masih lagi diamalkan jual beli pantun ni. Jadi bila dengar saat mengalurkan syair membanggakan diri, orang Ansar pun bersyair balas syair membanggakan diri mereka lah, bahawa mereka juga tidak kurang, mereka juga baik kan, lebih baik daripada Quraisy. Kemudian Quraisy balas balik, kemudian Ansar balas balik. Itu yang masalah yang berlaku tu, sehingga pada akhirnya ada seorang sahabat Nabi Ansar, dia angkat dagu unta yang telah disembelih, dia ambil dagu unta tu dan digunakan dagu tu untuk pukul Sa'ad, menyebabkan Sa'ad ni, sahabat Nabi ni, Sa'ad bin Abi Waqqas ni cedera. Dan peristiwa tu dapat diketahui oleh Rasulullah SAW. Dan Umar kebetulan yang ada ketika itu di sisi Rasulullah berkata kepada Rasulullah, moga-moga Allah Ta'ala memberikan penjelasan tentang Arab dengan sejelas-jelasnya. Jadi ayat ni memang ada daripada awal tadi kita bacakan kan. Jadi turunlah ayat Quran daripada suratul Maidah yang menceritakan bahawa al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Kan, jadi cukuplah arak ni najis dan daripada amalan syaitan, maka hindarkanlah, jauhkanlah diri daripada arak ni. La'allakum tuflihun. Mereka yang menjauhkan diri daripada arak ni adalah termasuk dalam kalangan orang-orang yang berjaya. Dan
syaitan tu yang kita bacakan tadilah, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Kan syaitan tu dia hanya mahu menimbulkan permusuhan dan juga perbalahan, kebencian antara kamu dengan sebab arak, dan juga mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan juga sembahyang. Kan? Jadi ayat Quran ni terus dia menutup perbincangan lah. Maksudnya memberikan satu khulasah bahawa arak ni tidak lagi boleh diminum selepas daripada itu, bila-bila masa, anytime tu tak boleh dah. Tak boleh dah. Mana-mana masa pun dan juga di mana-mana tempat pun tak boleh lagi dah. Dia jadi okey, maka itu maksudnya ada 4 peringkat lah. Dia bermula daripada suratul Nahlu tadi, suratul Nahli, kemudian dia pergi kepada suratul Baqarah, kemudian dia pergi kepada suratul Nisa, dan akhirnya dia pada suratul Maidah. Okey. Kemudian An-Nasa'i meriwayatkan daripada Anas bahawa selepas daripada arak diharamkan. Ini peristiwa yang berlaku. Kita nak tengok bagaimana tinggi iman para sahabat. Masya Allah. Ini memang hebatlah tuan-tuan. Kalau kita tengok gambaran-gambaran yang disebutkan. An-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i, sunat daripada sunat An-Nasa'i inilah, meriwayatkan daripada Anas bahawa selepas daripada arak tu diharamkan, umat Islam tak teragak. Kan tak ada teragak lagi dah untuk buang semua arak yang sedang diminum dan juga semua arak yang berada dalam simpanan. Sebab kita tahu arak ni sebenarnya dia minuman yang diperam kan. Lagi lama diperam, lagi mahal harga dia. Kalau kita tengok pada sekarang lah. Jadi mereka ni memang menyimpan, ada simpanan arak dia, ada bilik dia khas. Kalau kita dok tengok kalau kita dok tengok rumah-rumah di negara orang putih contohnya, mereka ni siap ada bilik khas kan, ada stor bawah tanah dan sebagainya, ada bilik khas, bilik arak. Memang mereka ni simpan, ada bilik simpanan arak. Jadi para sahabat Nabi juga mereka ni ada menyimpan arak-arak tertentu lah, ada menyimpan. Dan Ibn Katsir dalam tafsirnya menyebutkan beberapa riwayat tentang keadaan yang terjadi selepas pengharaman arak. Antaranya Abu Talhah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abu Dujanah, Muaz bin Jabal dan juga Suhaib bin Baidha sedang minum arak. Sampai cerita ayat Quran dah turun. Memang para sahabat ketika tu bila sampai satu-satu berita ayat Quran ni dia nak dengar kan, dia suka nak dengar, dia suka nak tahu kan, dia suka nak tahu, dan dia nak tahu apa benda yang Allah Taala nak sampaikan kepada umat Islam ketika tu, dia nak tahu. Jadi bila sampai ayat Quran ni, bila dapat tu dia macam surat khabar lah kan, dia akan meniti daripada bibir ke bibir. Satu ayat Quran baru turun kan, semua orang nak tahu dan semua orang akan menyerbu Rasulullah untuk mendengarkan direct daripada mulut Rasulullah apa benda ayat Quran tu, bagaimana cara sebutannya dan bagaimana kan. Jadi para sahabat Nabi yang kita bacakan namanya tadi ni, bila sampai berita bahawa arak tu dah diharamkan, mereka ni menumpahkan arak yang berada dalam gelas. Bayangkan air tu dalam gelas tu buang terus kan, menumpahkan. Kemudian tong-tong kan yang mengisi stok arak tu, stok minuman terus dipecahkan kan, terus dipecahkan. Mereka pun memakai wangi-wangian dan juga menuju ke arah masjid dan mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat 90 dan juga 91 surah Al-Maidah. Ini keadaannya tuan-tuan. Kan, punya hebat para sahabat Nabi dulu. Mereka tak fikir dah membazir ni. Kalau kita ni tak kat orang Cina lah kot. Kan? Kita tolak kat kedai lah kot. Kan? Tolak kat kedai arak tu kot boleh dapat murah sikit. Kan? Nak jual pada sahabat lain yang bukan Islam lah kot. Kalau kita fikir. Sebab apa rugi? Kan? Nak dapat duit bukan senang. Kan? Nak dapat duit bukan senang. Kita fikir. Tapi muamalat benda yang haram ni tidak, kalau babi lah, kalau babi tak ada iktiraf oleh syarak kan, jual beli babi ni tak boleh. Jadi arak pun mungkin begitulah, saya tak pasti, boleh tanya ustaz-ustaz yang lebih mahir dalam bidang fiqh. Tapi kalau babi tak boleh kan, dia tidak ada muamalat babi ni, tidak ada iktiraf oleh syarak, maksudnya tak sah. Orang Islam tak boleh terlibat langsung lah dengan babi ni. Jadi arak mungkin begitu juga, Allah alam, saya pun tak pasti. Boleh ajukan persoalan tersebut kepada ustaz-ustaz yang mahir bidang fiqh lah. Tapi nak bagi tahunya bagaimana keimanan yang ada pada para sahabat sehingga mereka boleh buat begitu kan. Kita ni pun tak begitu kan. Jadi ini hebat para sahabat. Dan kemudian kelihatan arak mengalir di parit-parit sekitar Madinah. Bagaimana di sekitar Madinah tu parit tu mengalir arak. Bayangkan kan, kita duk baca bagaimana di syurga nanti Allah Taala akan memberikan kepada kita al-anhar kan, tajri min tahtiha al-anhar. Di bawah syurga ni ada mengalir sungai-sungai kan. Di antara sungai tu antaranya adalah sebab di syurga ni Allah Taala akan menghalalkan apa yang haram kan, menghalalkan apa yang haram ketika di bumi. Maka antaranya adalah arak lah kan. Jadi ada sungai-sungai arak
di syurga kelak untuk kita dihalalkan untuk kita minum. Jadi peristiwa tu dah ada dah. Dah ada dah bagaimana para sahabat bila dia buang arak tu mengalir di parit-parit sekitar Madinah. Para sahabat selepas dengar peristiwa arak tersebut, haraman arak tu memang tak teragak untuk menumpahkan stok arak yang ada. Nak cerita banyaknya kan, banyaknya kita hari ni pun tak air kat rumah kita tak banyak macam tu kan. Tapi mana ceritanya stok arak ni banyak sebab dia adalah minuman harian, mungkin minuman harian bagi setengah orang, dia minuman harian. Jadi bila menumpahkan arak tu sehingga mengalir air menjadi air yang boleh mengalir, maksudnya banyak. Dan Rasulullah SAW sendiri pergi ke satu tempat pengaringan kurma bersama dengan Abu Bakar, Umar dan juga sahabat-sahabat yang lain, dan terjumpa arak yang diisi di dalam satu kantung kulit. Sebab zaman tu memang kantung kulit ni biasalah tempat minum, tempat isi air kan. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk merobek, maksudnya mencaritkan kantung kulit tersebut menggunakan pisau. Jadi maksudnya begitulah bagaimana keadaan kalau kita nak gambarkan selepas daripada peristiwa pengharaman arak tu, para sahabat begitu hebatlah menunjukkan ketaatan, menonjolkan sisi tingginya keimanan mereka sehingga mereka ni tak teragak untuk menolak amalan meminum arak tersebut kan. Okey, perakhiranlah dari sudut pengajaran ayat, kalau kita tengok 3 kumpulan ayat yang turun berperingkat ni ada banyak hukum lain sebenarnya yang diturunkan bersamalah, antaranya tentang judi, pemujaan berhala dan juga mengundi nasib dengan bata-bata anak panah. Ini semua haram lah. Dan juga ada kalau kita tengok dalam suratul Nisa tu ada cerita tentang infak dan juga tayamum kan, rukhsah tayamum. Dan juga kalau kita tengok dalam ada dalam suratul Nisa juga ada cerita tentang melintas masjid bagi orang yang berjunub. Dan juga dalam suratul Maidah tu ada cerita tentang yang kita sebutkan tadi lah, judi, pemujaan berhala dan juga mengundi nasib tu kan. Jadi hukum-hukum yang lain lah, cuma kita tak nak cerita yang itulah, kita cerita tentang arak ni sebab semuanya adalah diharamkan oleh Allah Taala kalau yang buruk-buruk ni lah. Dan juga ada peristiwa, ada hukum-hukum tertentu yang menunjukkan bagaimana Allah Taala mengajar kita. Jadi pengharaman arak ni Allah Taala tak buat tergesa-gesa kan, dia buat satu-satu, dan proses tu ada 4 peringkat seperti mana yang kita dah bacakan daripada awal tadi. Dan ayat pertama tu yang diharamkan tu menjadi petanda awal kepada kemungkinan arak tu diharamkan dan mula turun daripada di Mekah lagi. Cuma kita fahamlah bahawa dalam sirah Rasul ni di Mekah tu persyariatan tu belum berlaku secara serius lah kita katakan kan, sebab dia banyak fokus kepada akidah dan juga akhlak. Walaupun ada syariat berlaku, contohnya tentang kewajipan solat dah mula ada kan, Isra Mi'raj berlaku di Mekah. Tapi pengharaman arak tu belum lagi dibuat di Mekah, dan berlaku pengharaman penuh hanya berlaku di Madinah. Jadi kita nampak ambil masa tu banyak tahun juga kan, banyak tahun. Sudah tentu kita tahu bahawa minum arak ni adalah amalan masyarakat jahiliah dan tabiat ni memang sukar dibuang. Kita pada hari ni pun kita tengok dalam di negara kita kan, walaupun negara Islam, bila sebut pasal arak ni dia sensitif. Kan sensitif. Ada akan ada yang akan menentang, walaupun menentang tu bukan Islam. Jadi kita nampak macam memang sensitif kan. Jadi benda ni kita tinggalkan kepada pemerintah lah bagaimana nak deal dengan ni bagaimana. Kan kalau saya mudah aja. Kawasan yang majoriti Islam tak payahlah ada tak kan. Kawasan yang bukan yang ada majoriti bukan Islam, mungkinlah kita boleh raikan mereka ni kan. Jadi minum arak ni susah nak dibuang, dan juga Allah Taala bila mengharamkan arak secara berperingkat, maka menunjukkan hikmah bagaimana Allah Taala menegahkan suatu perbuatan tu tak dibuat secara sekaligus. Maka dia memberikan pengajaran kepada kita lah dalam proses kita tarbiyah kepada mereka-mereka yang baru nak mengenal Islam, nak tahu contoh keindahan Islam yang syumul. Maka ada benda-benda yang kita boleh buat timbantara dari sudut dakwahnya. Dari sudut dakwahnya tu ada timbantaranya. Jadi dan kita macam saya sebutkan tadilah, kita boleh nampak juga contohnya dalam ayat surah Al-Baqarah tu bagaimana Allah Taala sebut tentang arak ni ada kebaikan tertentu, maka kita kena kajilah kan, kena kaji dan juga tengok. Tapi itu pun ada sikohnya tertentu. Contohnya dalam bab perubatan yang kita sebutkan tadi, doktor yang mengatakan bahawa tak ada ubat lain melainkan ubat daripada sumber yang haram tadi mestilah doktor yang baik kan. Doktor yang baik, doktor yang beriman, doktor yang soleh, ada syarat-syarat tertentu yang mengatakan bahawa memang tak ada ubat lain dah, maka terpaksa kita ambil benda-benda yang haram ini kan sebagai ubat-ubatan tu contohlah. Maka dia bukan datang daripada orang yang dengan sesenang-senangnya kan tidak memahami pengharaman arak tu kepada kita, sebab keburukannya juga besar. Dan
Disebutkan juga Ibnu Katsir, disebutkan juga kata-kata Osman bin Affan, menyebutkan bahawa jauhilah arak kerana arak ni adalah ibu kepada segala kejahatan. Dan ada satu kisah lah, Ibnu Katsir dia sebutkan satu kisah, dia kata pada zaman dulu ada seorang abid, cerita ni tak akhir lah ni, ada seorang abid, yang seorang abid ni diminati oleh seorang wanita nak test dia. Seorang wanita ni kalau tak silap saya pelacur. Jadi abid ni tadi dibawa ke rumah wanita tadi, dan apabila abid tu masuk ke dalam rumah wanita tadi, maka wanita tadi bagi 3 pilihan kepada abid tadi. Kan, 3 pilihan tersebut apa dia? Sama ada berzina dengan wanita tadi, ataupun dibunuh bayi yang ada dalam rumah tersebut, ataupun minum arak. Jadi kalau kita pun berada di keadaan itu, kita sudah tentu akan fikir panjang kan. Kalau kita berzina ni, dia implikasinya besar kan. Implikasinya besar. Sebab apa? Sebab zina ni maruah kita jatuh, maruah wanita tadi pun jatuh kan. Kemudian kalau berlaku mengandung, anak luar nikah tadi emosinya tak stabil dan sebagainya. Tuan-tuan, saya guru di sekolah, bila kita tengok ada murid-murid kita yang anak luar nikah lah, kita boleh tahu kan, dia memang tak biasanya lah, kita jangan hinalah mereka kan, kerana mereka ni adalah kita kata apa, bukan dosa mereka kan. Itu daripada mak ayah mereka dululah. Jadi emosinya memang tak stabil, memang jadi hinaan, cercaan dan sebagainya, itu memang tak baguslah. Itu jadi berzina ni bukan pilihan lah. Kalau bunuh bayi, kesian pula mak ayah dia dan sebagainya, pun melibatkan dam kan, melibatkan darah ni dia ada melibatkan orang lain. Jadi kalau kita fikir kasar, fikir umum kasar logiknya, minum arak tu yang paling tak bagi impak lah, sebab mabuk kita seorang. Jadi abid tadi dia minum arak tersebut untuk langkah untuk dia keluarlah daripada rumah tu. Jadi apa yang berlaku selepas daripada dia minum arak, dia bunuh bayi tadi, dan juga dia berzina dengan wanita tadi. Jadi peristiwa arak ni sebagai ibu kepada maksiat ni memang banyaklah tuan-tuan kan. Memang kalau kita tengok dalam satu statistik yang dikeluarkan oleh negara Eropah pun sendiri, mengatakan bahawa 70, 80 ke 90% jenayah yang berlaku di negara sana, punca awalnya adalah daripada arak. Sebab daripada arak ni dia datang keberanian, dia akal pun jadi tak betul. Kalau kita kat Malaysia apa dia? Naik kereta menongkak arus kan. Jadi itu semua asalnya daripada arak kan. Langgar kereta lain pun masih lagi tak sedar dan sebagainya. Jadi ini semua kerana kita kata apa, maqasidus syariah tu hifzul akal kan, menyuruh menjaga akal tu tak dijaga kan. Jadi minum arak menyebabkan akal tu jadi tak betul, dan pada akhirnya memberikan impak yang lebih besar kepada jenayah-jenayah yang lain. Jadi saya ingat cukup sekadar tu daripada saya. Wallahu a'lam. Kalau ada sebarang persoalan, saya alu-alukan. Assalamualaikum. Okey, kalau tak ada, saya ingat sekadar tu Ustaz Yusof daripada saya untuk sesi kali ini. Apa-apa mungkin kita boleh bincang dalam platform yang lain, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.